Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin wa afdalus salat wa atamut taslim ala habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya wal mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, nampaknya hubungan di antara negara Arab dan negara penceroboh Palestin, negara yang dijajah oleh bangsa yang dimurkai oleh Allah, hubungan di antara negara Arab dan negara ini makin erat. Subhanallah. Dan saya dikejutkan, sebenarnya berita ni agak lewat sikit dah, maksudnya dah 6 hari dah. Tapi mungkin sebab dah lama saya tak ikut perkembangan yang berlaku di negara Arab. Cuma lawatan ini menunjukkan ada lawatan berlaku, lawatan Presiden Israel, iaitu Ishaq Herzog. Lawatan dia ke Emirat. Mari kita tengok. Jom kita tengok. Satu berita yang mengejutkan sangat sebenarnya. Ini adalah Presiden Israel, Ishaq Herzog. Dia baru disambut oleh Emirat Arab Bersatu. Nampak Israel makin kuat ni. Hubungan dia dengan Emirat makin kuat. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan. Musuh Allah Subhanahu Wa Taala disambut dengan begitu hebat sekali di Emirat. Bahkan lagu, tengok. Ni Ishaq Herzog adalah presiden. Dia presiden Israel. 6 hari lepas dia melakukan lawatan rasmi julung kalinya ke Emirat Arab Bersatu. Bangga pula negara Arab menyambut musuh Allah, menyambut penceroboh negara Islam. Harap-harap insya-Allah Malaysia tak adalah macam ni nanti. Harap-haraplah tak tengoklah orang atasan kita kejap gigi sanjung. Dan ni adalah lagu negara Israel. Allahu Akbar. Sedihnya tengok negara Arab sekarang ni siap tunduk. Untuk pengetahuan semua ni, Ishaq Herzog ni dia ada rekod jenayah dia tahu. Dia ada rekod jenayah dia di mana dia telah banyak terlibat dalam beberapa gerakan orang Yahudi untuk menyiksa kanak-kanak Palestin tahu. Tengok. Tak malu ke pemimpin-pemimpin Arab? Allah. Kita pun negara Malaysia, teman-teman, tak lama lagi. Kita dah lama dah dikontrol oleh Israel Yahudi. Tapi tunggu masa lah. Tunggu masa je. Sebab kita pun ikut Dubai tahu. Kita ikut sangat negara Arab ni. Ni adalah Ishaq Herzog. Ini presiden, kolonial presiden Israel yang dihormat. La haula wala quwwata illa billah. Lawatan ni sebenarnya baru 6 hari lepas. Baru 6 hari lepas. La haula wala quwwata illa billah. Saya sebenarnya, untuk pengetahuan semua, bulan lepas sahaja, bulan yang lalu, Perdana Menteri Israel, Bennett tu, pun datang ke negara Arab, Emirat Arab Bersatu. Yang Bennett tu, apa nama dia? Perdana Menteri Israel baru buat lawatan. La haula wala quwwata illa billah. Sedih. Fuyu. Sedih lah tengok. Kesian negara Arab, teman-teman. Untuk pengetahuan semua, sekarang ni dah ada perjanjian pertahanan dan perjanjian persikan di antara Emirat dan Israel. Perjanjian ini telah dipersetujui oleh dua-dua pemimpin ni. Dan Mossad telah ada hubungan kuat tahu. Mossad, yakni agensi persikan Israel, telah ada hubungan rapat dan sangat kukuh dengan Emirat Arab Bersatu.
Kononnya mereka nak menghadapi ancaman Iran. Wallahualam, Iran memang jahat. Kita tak nafikan kejahatan Iran. Tapi sebenarnya negara Arab ni kena faham bahawasanya minta maaf, lagu dia kuat sangat. Sebenarnya Iran ada hubungan kuat tahu dengan Israel. Tapi yang dibodohkan adalah negara Arab. Iran main peranan dia untuk menakutkan negara Arab. Dan tentera Houthi di Yaman baru melancarkan beberapa roket. Terus Emirat takut. Ya Allah, kesian negara Islam ni. Teman-teman rahmati Allah, ni baru permulaan tahu. Ni baru permulaan. Sebelum disambut oleh Presiden Israel Itzhak Herzog, sebelum disambut dengan Muhammad bin Zaid, disambut dulu oleh kejap tengok. Muhammad bin Zaid, betul lah, Muhammad bin Zaid ni dia adalah ketua pemerintahan Abu Dhabi. Tapi bagi saya, wallahu alam, lawatan ini teman-teman rahmati Allah, lawatan ini menunjukkan betapa rancaknya hubungan di antara Israel dan Emirat Arab Bersatu dan Bahrain. Dan sebab itulah kita tengok di Saudi baru ni mereka buat festival besar-besaran. Festival dan pesta yang sangat liar yang dianjurkan oleh kerajaan Arab Saudi yang menunjukkan bagaimana negara Arab makin ikut telunjuk orang Yahudi. Ini adalah awal lawatan Presiden Israel. Ni permulaan lawatan dia. Baru sampai rasanya ialah 6 hari lepas. Sebenarnya yang jemput dia ni, Muhammad bin Zaid. Kononnya kedamaian akan tercapai tak lama lagi. Dan inilah Itzhak, minta maaf. Dia dengan isteri dia. من أهم الملفات المدرجة على جدول أعمال هذا اللقاء البحث في توطيد التعاون في مجال الأمن بين البلدين. Dia sebenarnya tujuan utama lawatan Ishaq Herzog ni, tujuan utama dia bagi lawatan teman-teman. Tujuan utama dia mereka nak wujudkan ikatan perjanjian pertahanan antara Israel dan Emirat Arab Bersatu, dan mereka nak meningkatkan hubungan perisikan. Maksudnya lepas ni Emirat Arab Bersatu akan bertukar menjadi pusat perisikan untuk Yahudi. Ada seorang jumpa seorang pembangkang, bukan pembangkang, seorang ahli politik daripada Emirat, tapi dilarikan diri. Dilari ke UK baru ni. Dia kata Emirat dah berubah. Dia kata negara dia dah berubah habis. Dia kata bayangkan, tengok teman-teman, bagaimana pemerintahan Arab, Emirat Arab Bersatu telah jual negara dia. Dia kata aku tak boleh percaya bagaimana Emirat boleh ubah perlembagaan. Untuk ketahuan semua, negara Arab Teluk ni, negara Arab kaya seperti Emirat, Qatar, Saudi, Oman, Kuwait, okey. Yang ni Oman, okey, Oman, Qatar, Kuwait, Saudi, Bahrain, Emirat. Negara ni, 4-5 negara ni yang sangat kaya dengan minyak. Mereka ni sangat mempunyai undang-undang yang kerikut, saya panggil. Perlembagaan negara ini tidak akan memberi kerakyatan negara mereka langsung, kecuali kalau ada persetujuan daripada raja sendiri. Bila Emir sign dokumen untuk memberi kerakyatan kepada orang bukan daripada negara Arab tersebut, maka jangan mimpi untuk dapat kerakyatan di negara tersebut. Tetapi ahli politik Emirat yang terpaksa melarikan diri itu dikata apa? Dikata bayangkan negara kami boleh mengubah perlembagaan
mengenai undang-undang memberi hak kerakyatan boleh ubah demi memberi kerakyatan kepada 5,000 orang Yahudi. Bayangkan teman-teman, 5,000 orang Yahudi. Orang Yahudi diberikan kerakyatan di negara Arab Emirat. Baru tahun lepas. Dan mereka telah diberikan hak kerakyatan, bahkan orang Yahudi ini boleh membeli tanah di negara Arab. Bayangkan kalau awak tanya orang Arab, kalau orang Syria, orang Jordan, orang Palestin, kalau engkau duduk, orang Lebanon, orang mana-mana orang Arab, kalau engkau duduk di Emirat walaupun 40 tahun, engkau beranak, mu dapat cucu di negara Arab, mu tak akan mimpi dapat kerakyatan negara tersebut. Sebab memang kerakyatan dia sangat kedekut. Tapi demi menjaga orang Yahudi, undang-undang dan perlembagaan negara Arab Emirat ni telah diubah semata-mata memberi hak kerakyatan kepada 5,000 orang Yahudi datang dan terus menetap di Emirat Arab Bersatu dan diberikan hak kerakyatan. Allahu Akbar. Bayangkan kalau isu kerakyatan ni sangat-sangat sensitif tau. Tapi mereka sanggup demi memberikan orang Yahudi menetap di negara Arab Bersatu. Subhanallah. Jadi, wallahu alam, benda ni tidak mustahil. Teman-teman dirahmati Allah. Cuma saya nak bagi peringatan dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah negara kita tidak menjadi, harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Malaysia daripada pemimpin yang jual negara. Pemimpin Arab ni dah jual negara mereka. Pemimpin Arab dah jual segala benda demi Yahudi. Dan setelah lawatan Presiden Israel ni, Itzhak Herzog ni, setelah lawatan dia, Emirat dan Israel, boleh katakan Emirat telah berubah menjadi satu pusat ataupun maktab perisikan khas untuk Mossad, diselindungi di bawah nama kononnya nak beri bantuan ataupun pertolongan perisikan supaya menghadapi ancaman Syiah Houthi. Sedangkan yang memberi duit kepada Houthi untuk membunuh umat Islam Sunni di Yaman adalah Saudi dan Emirat. Bayangkan, yang subhat, negara yang subhat sangat untuk membolak-balik dan menghancurkan Yaman adalah Saudi dan Emirat. Antara negara yang banyak berusaha untuk hapuskan umat Islam Sunni di Lebanon dan memberi laluan mudah kepada Houthi adalah Saudi dan Emirat. Sekarang ini, Emirat sendiri meminta bantuan daripada Yahudi, kononnya demi nak mencari pertolongan, perisikan dan pertahanan dengan Israel. Kamu yang cipta masalah ini sendiri, kamu yang cari ancaman luar negara, kemudian kamu minta bantuan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Wallahu a'lam, teman-teman rahmati Allah. Tapi memang lawatan ini menunjukkan kita kononnya Israel kata ni Bennett Naftali Bennett baru bulan lepas mari ke Emirat ni, bulan lepas ni. إنه إذا ما تم فإنها لن تكون ملزمة به. في 14 من سبتمبر الفائت كانت حتى إسرائيل kata kami tidak ada العلاقات مع الإمارات برعاية Naftali Bennett dikata apa kat Emirat? Dikata kalaulah kami telah ada perjanjian pertahanan antara Emirat dan Israel, kami kalau berlaku sebarang serangan Iran atas Emirat, kami tidak terlibat sepenuhnya dengan perjanjian pertahanan untuk mempertahankan Emirat daripada serangan Emirat. Bayangkan, Israel pun tak bagi janjian penuh. Tuan-tuan rahmati Allah, sejak bila kita boleh pegang kata-kata orang Yahudi ni? Mereka yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah negara Arab tak ingat bagaimana orang Yahudi telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani Nadir, Bani Khaybar, 4 kabilah Arab Yahudi yang telah mereka mentederai perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam
peristiwa Bani Nadir, peristiwa Bani Quraidah, sepatutnya orang Yahudi menjaga keamanan dan keselamatan negeri Madinah, Yathrib. Tetapi mereka lah orang pertama yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Madinah diancam oleh tentera Al-Ahzab. Allahu Akbar. Pemimpin Islam, kamu dah jual agama. Bila kita jual agama, tuan-tuan, kita akan jual negara, jual maruah dan segala-galanya. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada fitnah akhir zaman. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi negara Islam daripada pemimpin-pemimpin yang jual negara sendiri. Sekarang ni kita tengok kita di Malaysia pun dipermainkan. Kita di Malaysia ditipu oleh Freemason. Baru ni kata kita Malaysia kita diseru, dipanggil rakyat untuk pergi cucuk vaksin. Akhirnya lepas vaksin dicucuk seluruh negara, sekarang ni kes pula naik. Kononnya naik sampai 15,000. Apa benda ni? Subhanallah, setiap negara, tuan-tuan, ada senario permainan dia. Setiap negara diperintah oleh orang Yahudi, tapi secara yang halus. Kita di Malaysia dipermainkan kita dengan musuh Allah. Harta Malaysia dijual demi membeli vaksin. Akhirnya vaksin tidak bermanfaat, tidak ada faedah langsung. Sekarang ni angka naik sampai kononnya COVID datang mengancam sampai bila negara kita akan rugi dan rugi dan rugi demi vaksin yang tidak boleh memberikan manfaat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita sihat. Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh angkat bala. Tetapi kita pun sampai sekarang tak boleh nak jaga agama Allah, tak boleh nak beri kekuatan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ketua-ketua agama kita tak berani nak rapatkan saf dalam salat. Allahu Akbar. Tak malu ke? Tak malu dengan Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.